bandar besar dekat China yang saya duduk betul-betul lama, lebih kurang dalam 2 minggu. Dan saya rasa agak tense pasal tempat tu banyak sangat polis, banyak sangat askar merata-rata. Saya duduk dekat situ lama pasal saya tunggu approval visa untuk ke Kazakhstan yang masa tu mengambil masa dalam 2 minggu pasal sistem diorang dekat Astana pada masa tu down dan kawan-kawan saya dekat situ seorang-seorang meninggalkan bandar Urumqi tu. First kali Nancy balik ke Beijing and then ada seorang-seorang kawan saya, ada yang pergi ke Xi'an, ada yang pergi ke Kashgar, ada yang pergi ke Korea, ada yang turun ke Vietnam dan sebagainya. So makin lama kawan-kawan saya kat situ makin lama makin kurang. Dan masa hari-hari terakhir tu tinggal dalam 4-5 orang ya. Dan dalam ramai-ramai tu saya ada seorang kawan dia ni daripada Holland, dia ni Dutch dan dia ni backpacker, dia ni travel lama bertahun-tahun dan dia ni rapat dengan saya. So kita orang selalulah pergi makan sekali semua, kita orang makan breakfast, lunch, dinner semua. Dan masa tu saya banyak cerita pasal experience saya masa saya kayuh daripada Chengdu tu sampailah ke Urumqi tu, lalu Tibet, lalu Taklamakan Desert semua ni, dan dia betul-betul suka dengar cerita saya ni. Lepas tu kawan saya ni slow-slow dia macam makin lama makin minat nak cuba untuk travel dengan basikal. Slow-slow dia macam hint dekat saya yang dia pun nak beli basikal, nak travel dengan basikal. So ada satu pagi tu kita orang breakfast sama-sama. Selalunya kita orang breakfast sama-sama dekat hostel tu pasal hostel tu ada kasih free breakfast. So masa breakfast tu dia tanya dekat saya, hari ni free ke tak? And then saya pun jawab lah joking. Saya cakap, of course saya free pasal saya tak payah nak pergi masuk office, saya tak payah nak pergi kerja semua ni. Rupa-rupanya pada pagi tu dia dah memang decide dia nak beli basikal untuk travel dengan basikal. So dia pun ajak saya untuk teman dia pergi beli basikal dekat satu kedai Giant yang terletak tak jauh daripada hostel kita orang tu. So kita orang pun pergilah ke kedai basikal. Dia beli basikal yang lebih kurang macam saya. Dia beli satu basikal ni harga dia dalam 2,600 yuan, lebih kurang dalam 1,300 ringgit pada masa tu. Complete dengan rack semua, dia beli pannier semua ni. Nama dia ni Pascal. So lepas 2 hari dia beli basikal tu, saya punya visa application untuk ke Kazakhstan pun akhirnya approve. So kita orang, 2 orang pun bersiap-siap, kita orang packing, check out daripada hostel tu untuk mulakan kayuhan kita orang keluar daripada Urumqi. And then lepas tu kita orang pun akhirnya keluarlah daripada bandar Urumqi tu. Macam biasalah pengalaman dia sama je macam mengayuh keluar daripada Chengdu, mengayuh keluar daripada Xining. Masa mula-mula tu kita orang kena lalu dekat tempat yang betul-betul heavy traffic, banyak kenderaan semua ni. Dan kita orang mengayuh dekat lane yang paling tepi sekali, memang penuh dengan bas, memang kena asap semua ni. Dan masa tu saya terfikir berapa lama kita orang boleh keluar daripada bandar yang betul-betul sesak ni. Berapa besar city Urumqi ni. Dalam lebih sejam kita orang mengayuh, slow-slow kenderaan makin lama makin kurang. Slow-slow kita orang meninggalkan bandar Urumqi. Tapi bila kita orang dah meninggalkan bandar Urumqi, jalan dia dah start tak elok. Jalan dia dah start jadi gravel tapi masih lagi flat. So on the first day tu kita orang mengayuh lebih kurang dalam 70 hingga ke 80 km. Dan bila dah masuk hari kedua tu, kita orang dah mula masuk ke kawasan gunung. Kita orang dah mula masuk ke Lower Tian Shan. Dan masa tu climb dah start. Daripada 900 meter altitude kita orang mengayuh sampailah ke lebih kurang 3000 meter altitude. Dan masa tu kita orang memang climbing je, dah rasa macam masa saya mengayuh daripada Chengdu ke Tibet dulu pula. Tapi yang bestnya kita orang tak ada camping, kita orang tak ada masuk hostel, bayar hostel semua ni untuk tidur. Kita orang duduk free je all the way pasal orang-orang lokal dekat situ memang semua je baik. Dia orang kasih kita orang tempat tidur, dia orang masakkan kita orang makanan semua. Bila kita orang nak bayar, dia orang tak nak duit tu. Dia orang ni memang betul-betul baik dan dia orang betul-betul curious dengan kita orang, dan disebabkan itulah dia orang nak host kita orang untuk duduk dengan dia orang. Kebanyakan orang-orang yang duduk dekat pegunungan Tian Shan dekat belah China ni adalah orang Kazakh. Mungkin ada juga orang Kyrgyz, tapi memang agak susah untuk differentiate between orang Kyrgyz dengan Kazakh pasal dia orang ni nampak macam sama. Kecuali kalau diorang pakai baju tradisional diorang. Tapi kalau diorang pakai baju biasa memang susah nak tahu mana satu Kyrgyz, mana satu Kazakh pasal rupa sama. Dan bahasa diorang pun sebenarnya agak sama. Banyak perkataan-perkataan yang sama. Dia dah macam orang Malaysia dengan orang Indonesia, lebih kurang macam tu. Dan masa tu saya rasa sejuk balik macam dekat Tibet dulu. Memang masa tu badan saya susah nak adjust pasal mula-mula masa saya mengayuh dekat Tibet saya kena sejuk. Saya rasa betul-betul sejuk. Lepas tu saya ke Gurun Taklamakan, badan saya kena panas pula, yang betul-betul panas. Lepas tu bila kita orang kayuh balik dekat Tian Shan ni, kena sejuk balik.
So badan saya masa tu susah nak adjust, dan masa tu sebenarnya taklah sejuk mana. Temperature dia cuma dalam 3 ke 4 Celsius ya. Tapi disebabkan masa tu kira saya punya first time, jadi badan saya masih belum adjust, badan saya masih lagi lemah pada masa tu. So bila time malam saya memang betul-betul menggigil, tak tahan sejuk. Actually Pascal pun sama. Kita orang selalunya memang dekat dalam sleeping bag ya, tak keluar-keluar daripada sleeping bag tu pasal sejuk sangat. Masa tu saya rasa betul-betul unik pengalaman duduk dengan orang-orang Kazakh ni. Pasal itu adalah saya punya first encounter dengan orang-orang yang hidup secara nomadic ni. Dan saya rasa macam experience tu really priceless. Masa saya tengok macam mana diorang ni semua hidup berpindah randah semua ni. Sebenarnya masa tu saya rasa bersyukur sangat. Masa mula-mula saya travel tu saya tak ada duit, dan saya rasa bersyukur sebenarnya pasal few months sebelum tu saya punya klien yang saya buat iklan tu dia tak bayar duit saya. Pasal saya rasa kalau klien tu bayar duit saya dan masa tu saya ada duit, mungkin saya takkan travel dengan basikal, mungkin saya takkan terfikir pun nak travel dengan basikal, dan mungkin saya cuma akan backpack. Dan bila saya backpack, saya cuma akan bergerak daripada city ke city. Dan kalau saya nak pergi ke tempat-tempat macam kampung-kampung macam ni, mungkin saya akan ambil tour group. Dan kalau saya ambil tour group, kalau saya pergi backpack macam biasa, mungkin saya tak akan dapat pengalaman-pengalaman yang betul-betul unik macam ni. So instead of travelling daripada city ke city, kalau saya pergi backpack, bila saya berbasikal ni, saya dapat travel daripada kampung ke kampung very slowly. Saya dapat travel daripada kilometer ke kilometer yang seterusnya very slowly. Dalam ride saya dengan Pascal dekat Lower Tian Shan dekat belah China ni, perasaan dia sama je macam saya mengayuh daripada Chengdu ke Tibet dulu. Memang all the way climb, tapi instead of 11 hari climb daripada Chengdu ke Tibet beberapa bulan sebelum tu, kita orang climb dekat Tian Shan ni lebih kurang dalam 4 hingga ke 5 hari pada masa tu. Still betul-betul seksa, tapi dia punya view memang really marvelous. Dan ada sekali tu kita orang ada lalu satu mountain pass ni lebih kurang dalam 4,300 meter altitude. Masa kita orang dah start climb tu, awan yang tebal mula datang. Memang awan gelap, memang nampak betul-betul scary. So masa kita orang halfway climb mountain pass tu, snow turun. Dan masa tu Pascal rasa betul-betul takut, pasal dia takut kita orang kena snowstorm, dan dia even takut kita orang akan kena avalanche. So berkali-kali lah saya kena tenangkan dia, cakap dia relax, tak apa, kita naik je sampai ke mountain pass tu. Dan saya rasa memang takkan ada apa-apa, pasal masa tu saya dah agak biasa climb mountain pass. Temperature masa tu dah sub-zero, mungkin dalam negatif 5 Celsius pada masa tu. Dan saya rasa agak kelakar juga pasal Pascal masa tu just pakai seluar pendek je. Dia pakai kasut biasa, dia tak pakai stokin pun masa tu. So memang betul-betul sejuk kita orang pada masa tu. So lepas beberapa jam kita orang mengayuh tu, kita orang pun akhirnya sampai dekat mountain pass tu. Dekat situ kita orang tak stay lama, disebabkan masa tu snow masih lagi turun, betul-betul sejuk. Kita orang pun masa tu memang tak tahan. So kita orang just stay few minutes, ambil gambar dengan some local tourist semua tu. Lepas tu kita orang pun cepat-cepat turun daripada mountain pass tu. Bila kita orang turun daripada mountain pass tu, kita orang rasa macam kita orang melalui satu dunia yang betul-betul lain. Awan yang tebal tiba-tiba hilang, dan dalam masa beberapa minit je terus tak ada awan. Blue sky, memang betul-betul clear blue sky pada masa tu. Saya rasa macam magic pula weather dekat kawasan gunung ni, pasal weather dekat kawasan gunung ni memang boleh bertukar cepat. Lepas tu kita orang pun ride betul-betul laju daripada over 4,000 meters altitude dekat mountain pass tu hinggalah ke lebih kurang 2,000 meter altitude. Kita orang ride turun lebih kurang dalam 2 jam. Masa tu memang best sangat. Tapi disebabkan kita orang turun laju, so memang angin kuat, dan angin tu masih lagi sejuk. Jadi pada masa tu saya punya jari rasa betul-betul sakit walaupun saya pakai glove yang tebal. Masa tu saya ingatkan saya dah kena frostbite dah dekat jari-jari saya, pasal jari saya masa tu dah warna merah, dia nak macam jadi ke biru-biru. Memang betul-betul pedih pada masa tu pasal terlalu sejuk. So ada sekali tu bila kita orang jumpa satu lori park tepi jalan ni, enjin dia masih on, kita orang stop dekat situ, kita orang masukkan tangan kita orang dekat dalam enjin lori tu supaya nak panaskan tangan kita orang, pasal kita orang dah tak tahan dah masa tu, jari memang betul-betul sejuk. So sepanjang 2 jam kita orang mengayuh turun tu, kita orang banyak lalu kampung-kampung kecil yang kebanyakannya adalah orang-orang Kazakh nomad. Memang orang-orang Kazakh nomad ni memang bersepah-sepah, dia orang duduk dekat sepanjang pergunungan Tian Shan tu.
Memang dia punya landscape tu memang nampak very spectacular. Diorang tinggal di dalam kemah yang dinamakan yurt ni pasal diorang ni hidup berpindah randah, dan kemah ni pun memang senang untuk buka, untuk pasang balik. So senang diorang nak pindah randah. Masa tu pula saya punya first time tengok benda-benda ni. So saya rasa macam betul-betul excited. Dia punya view bagi saya masa tu memang really spectacular. Pemandangan Gunung Tian Shan dekat background, dengan foreground ni semua kampung-kampung kecil, kampung-kampung orang Kazakh nomad ni, dengan kemah-kemah yang diorang duduk tu. Dia punya sungai-sungai memang betul-betul bersih. Memang air sungai dekat situ adalah antara air yang paling bersih saya pernah minum, dan rasa dia betul-betul sedap. Free pula tu, tak payah bayar. Masa itulah saya punya first time dalam hidup ni minum air sungai yang betul-betul sedap dan free. So saya memang ada banyak pengalaman yang menarik sepanjang saya mengayuh dekat pegunungan Tian Shan dekat belah China ni. Dia punya landscape memang betul-betul spectacular. Masa tu memang ramai orang Kazakh nomad. Diorang punya hospitality memang the best, dan bagi saya lifestyle diorang memang betul-betul unik pada masa tu. Memang masa tu adalah first time saya encounter orang-orang nomad ni semua. Tapi sama juga macam kehidupan biasa, masa saya mengembara tu memang pengalaman yang manis ni memang dia akan berselang-seli dengan pengalaman yang pahit, dan saya memang ada banyak pengalaman-pengalaman yang pahit sepanjang saya mengayuh di hari-hari terakhir saya dekat China, dekat pegunungan Tian Shan tu, sebelum saya masuk ke Kazakhstan. Dan ini saya akan ceritakan dalam video saya yang seterusnya nanti, di mana saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman saya di hari-hari terakhir saya mengayuh di China sebelum saya masuk cross ke Central Asia, ke Kazakhstan. Dan saya akan ceritakan juga pengalaman saya dalam kayuhan saya yang pertama masa saya cross into Central Asia. So kita jumpa lagi for the next few days. Stay tuned. Thank you for watching.